Sambutan Hari Sukan Negara turut menjadi tumpuan di negeri di bawah payung. Untuk perinciannya, kita terus langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita. Baik Nurul, program Hari Sukan Negara HSN merupakan platform terbaik menerapkan budaya sukan dalam kalangan masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia juga dapat membantu merealisasikan usaha menjadikan Malaysia negara bersukan sekaligus menjadi wadah perpaduan rakyat dan penyatuan nasional. Ketua Menteri menyambut baik semangat tinggi rakyat di negeri ini yang tidak menjadikan pandemik sebagai alasan untuk tidak bersukan atau beriadah. Beliau menggesa rakyat agar memanfaat pembukaan beberapa kemudahan aktiviti sukan di negeri ini dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Dalam masa sama katanya kerajaan negeri melalui Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah juga akan terus memastikan kemudahan sukan sentiasa mencukupi. Ini termasuk dalam Sabah Maju Jaya kerana ini merupakan salah satu yang kita fokuskan, iaitu pembangunan belia dan sukan di negeri ini. Ini tidak boleh dipisahkan daripada masyarakat kita, khususnya orang-orang muda dan belia-belia. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika Majlis Perasmian Sambutan Hari Sukan Negara 2021 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Sambutan kali ini dimeriahkan dengan program kayuhan sehat dijayakan 70 kaki tangan KBS. Di Lahadatu, sambutan HSN dibuat secara hybrid berjaya menarik penyertaan lebih 40,000 masyarakat sekitar Lahadatu, Kunak, Semporna, Kelabakan dan Tawau. Melancarkan sambutan di Padang Bandaran Lahadatu, Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi berharap penganjuran HSN berupaya menerap kesedaran pentingnya menjaga kesihatan. Hari Sukan Negara ini mampu mendekatkan masyarakat dan juga memberi satu motivasi kepada masyarakat betapa pentingnya bersukan. Kita mengharapkan juga negara kita mampu mencapai salah satu impian kita, iaitu untuk mencapai salah satu negara bersukan. Tambah beliau, sejak 3 minggu lalu pelbagai aktiviti diadakan bersempena HSN, antaranya penganjuran program kecergasan, larian dan berbasikal secara hybrid. Di Sandakan, sambutan HSN dilancarkan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perubahan Muhammad Hamsan Awang Supain di Pasaraya Maidin. Sambutan turut meliputi pelepasan kira-kira 200 peserta kayuhan basikal HSN dan senaman cergas keluarga Malaysia Cergas Bersama. Muhammad Hamsan dalam ucapannya menyeru semua pihak, sama ada individu, organisasi, korporat maupun di peringkat kampung agar menjayakan HSN. Seramai 20,800 penyertaan HSN disasarkan di Sandakan meliputi daerah Kinabatangan, Beluran, Telubit Paitan dan Tongod. Dalam pada itu, cabaran pandemik semasa menuntut semua pihak di pelbagai peringkat untuk membiasakan diri dengan norma baharu. Tidak terkecuali para atlet yang perlu menyesuaikan latihan mereka mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan. Ikuti perkongsian wartawan Muhammad Syafif Syahiran Deni. Meskipun berdepan kekangan pandemik, ia tidak mematahkan semangat atlet untuk terus aktif, bukan sahaja demi peminat, malah untuk memastikan kesihatan diri berada pada tahap terbaik. Selama 2 tahun ni yang gym lama betul tutup, itulah banyak beramailah juga yang student yang dulu time rajin datang training, memang badan kira fit lah. Itulah sebab gym tutup, dorang pun kurang training, itulah kepentingan yang saya beritahu tadi, yang bersukan, bersenam itu amat penting. Lembaga Sukan Sabah juga giat melaksana penyediaan kemudahan sukan bersesuaian ketika pandemik untuk atlet yang juga boleh dimanfaat orang ramai. Kami mengharapkan atlet-atlet negeri Sabah ini mengambil peluang ini menggunakan prasarana yang kami sediakan ini dengan cara nombor 1 datang berlatih untuk meningkatkan prestasi kita. Yang kedua, mempunyai target yang tinggi untuk mencapai tujuan diorang lah. Terutama kalau tujuan sukan itu contohnya di peringkat Malaysia, kita tunjulkan negeri Sabah. Sepanjang musim pandemik,
dapat dilihat beberapa sukan yang menjadi pilihan masyarakat. Antaranya berbasikal sesuai bagi semua peringkat umur. Bagi generasi muda, e-sukan menjadi pilihan kerana ia boleh dilakukan di mana sahaja termasuk di rumah. Selamat menyambut Hari Sukan Negara kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersukan bukan mengira peringkat umur, baik kanak-kanak maupun dewasa. Dengan adanya kita bersukan, pasti akan mengamalkan satu kesihatan yang baik. Hai, saya Bobby Gonzalez. Jom aktifkan diri anda sempena Hari Sukan Negara Negeri Sabah 2021. Saya sudah mendaftar. Anda bila lagi? Saya Mas Durliman, bekas atlet negeri Sabah juga dahulu. Selamat Hari Sukan Negara kepada seluruh rakyat Malaysia dan kepada generasi muda dan malahan generasi yang sudah berusia juga. Bangunlah, majukanlah sukan. Tidak kira anda tua atau muda. Serang. Tidak kira di mana saja anda berada. Tidak kira anda kaum apa sekalipun. Ya, boleh. Jom bersukan pada Hari Sukan Negara, cuti 2 tahun sudah habis. Inilah masa dia untuk kita bersukan. Syafiq Syairan Deni, RTM. Masih lagi dalam perkembangan sukan, atlet Bina Badan Wanita Sabah Mailora Dora Jimmy menjadi sebutan minggu ini selepas pencapaian cemerlang dalam kejohanan Bina Badan dan Sukan Fizikal Dunia ke-12 di Tashkent, Uzbekistan. Dengan 2 pingat emas dan 1 perak, ia merupakan pencapaian terbaik buat wanita berasal dari Kepayan Kota Kinabalu ini. Ketika dihubungi pemberita, Mailora 41 tahun yang berkecimpung dalam sukan ini sejak 2004 mengucapkan terima kasih atas semua sokongan diberikan kepadanya. Dan ribuan terima kasih kepada World Bodybuilding and Physics Sports Federation, Persekutuan Bina Badan Malaysia, Jurulatih Negara Inci Othman Yaya, mentor saya Inci Melbourne Abdullah, Coach Abdul Aziz Ahmad dan juga Puan Deborah Lin Onul. Tidak dilupakan juga kepada pihak-pihak yang telah memberi sumbangan. Begitu juga dengan penggiat dan peminat Bina Badan. Mengimbas persediaan kekejohanan berkenaan, Mailora berkata pastinya cabaran dan kekangan utama keadaan pandemik semasa menyebabkan akses kemudahan sukan terpaksa dihadkan. Bagaimanapun, wanita besi ini tetap meneruskan latihan di rumah selain menjaga pemakanan dan aspek psikologi serta mental. Mailora berharap pencapaiannya dapat membuka laluan kepada lebih ramai atlet, khususnya barisan pelapis untuk beraksi di peringkat antarabangsa. Nasihat saya kepada bakal atlet pelapis Bina Badan Negara agar anda sentiasa berusaha lebih gigih, berdisiplin dan juga jangan mudah mengaku kalah. Atlet ini kini berada di ibu negara untuk menjalani kuarantin selama 14 hari selepas menyertai kejohanan di Tashkent pada 1 hingga 7 Oktober lalu. Prapelancaran naik taraf Sandakan sebagai bandaraya dijadual berlangsung penghujung bulan ini yang akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mokhtaruddin berkata pengisytiharan rasmi sebagai bandaraya pula dijangka pada 22 Februari depan. Perkembangan berkenaan menunjukkan Sandakan berada di landasan tepat untuk terus membangun sebagai bandaraya kedua di negeri ini selepas Kota Kinabalu. Jurukuasa pembangunan Sandakan ini telah bermesyuarat lebih kurang 3-4 kali dan pertama kita merancang untuk mempercepatkan pengujudan Majlis Bandaraya Sandakan, iaitu Majlis Bandaraya yang kedua di Sabah, iaitu di Sandakan, dan kita jangka pada 22 hari bulan 2 2022. Datuk Bong yang juga Menteri Kejaraya ditemui media di Kinabatangan. Tambah beliau dalam masa sama pewujudan Majlis Bandaraya Sandakan akan merancangkan lagi pembangunan kawasan berkenaan termasuk menyusun semula sektor ekonomi. Ia meliputi usaha mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, sebuah hospital swasta, taman rekreasi serta projek perumahan untuk dinikmati masyarakat.
Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Sempena Hari Sukan Negara, pastikan amalkan gaya hidup sihat. Bersama-sama kita bina negara aktif. Kembali bersama Nurul, silakan. Terima kasih Rita.